Saya tak sangka lah isteri saya boleh sakit macam ni. Tapi saya reda lah. Ketentuan ilahi. Tumpat Kelantan, sebuah daerah dari 7 daerah yang berdekatan dengan Kota Baru, ibu negeri Kelantan. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini ke Kampung Berangan, mendekati keluarga Zurizan Yaakob, 36 tahun, menghidap ketumbuhan dalam kepala dan lumpuh. Segala cabaran dan dugaan diharungi bersama suaminya, Sazali Junoh, 44 tahun, sejak berumah tangga 20 tahun yang lalu. Perkahwinan mereka dikurniakan 5 cahaya mata. Muhammad Haikal Daniel, 18 tahun, Muhammad Hairil Danish, 15 tahun, Muhammad Irfan Hakimi, 12 tahun, Syasha Lydia, 10 tahun, dan Aisyah Maisara, 5 tahun. Ibu kepada 5 cahaya mata ini terus tabah berjuang demi meneruskan kehidupan. Pada awal tahun 2020, Zurizan mengalami sakit telinga. Kemudian, dia mengambil keputusan untuk membuat pemeriksaan di hospital. Hasil rawatan itu, Zurizan tidak menyangka dia mengalami ketumbuhan dalam kepala dan dinasihatkan oleh pakar perubatan supaya menjalani pembedahan. Malangnya pada pertengahan 2021, Zurizan mengalami sakit lumpuh dan kini hanya terlantar di atas katil. Dulu saya tak sangka isteri saya sakit demam macam ni. Lepas tu saya pergi jumpa doktor. Dia cakap ada benda ketumbuhan dalam kepala. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Kini, Zurizan hanya mampu makan dan minum dengan susu khas. Setiap hari, Sazali memberi susu kepada isterinya melalui tiub yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Menurut Sazali, isterinya memerlukan susu yang sesuai agar sentiasa kenyang dan sihat. Sazali perlu memberi susu itu sebanyak 4 kali sehari, setiap 4 jam kepada isterinya supaya Zurizan terus bertenaga menjalani kehidupan. Dulu saya bagi nasi air. Lepas tu dia muntah balik. Lepas tu pergi jumpa doktor suruh minum susu. Tapi susu dia kos mahal. Tak dapat belilah. Selagi hayat di kandung badan, kasih sayang suami terhadap isteri tiada nilainya. Begitu juga anak-anaknya tidak pernah sekalipun melupakan pengorbanan kasih sayang kedua ibu bapa mereka. Bagi Zurizan, dia amat bersyukur kerana dikurniakan suami dan anak-anak yang boleh menjaganya di saat dia sakit. Saya tak sangka lah isteri saya boleh sakit macam ni. Tapi saya reda lah. Ketentuan ilahi. Sebagai ketua keluarga, Sazali bertanggungjawab mencari rezeki untuk keluarga tercinta. Mujurlah kali ini, Sazali menerima tempahan bertukang untuk sebuah rumah. Jarak dan masa perjalanan berjalan kaki ke tempat kerja hanya mengambil masa 5 minit. Sazali bekerja sambilan sebagai tukang rumah sejak 20 tahun yang lalu. Dia mengambil upah sebagai tukang rumah dengan anggaran RM90 hingga RM120 sehari mengikut lokasi dan keluasan rumah. Bagi Muhammad Syayuti Yusof, 29 tahun, antara penduduk kampung yang sering menggunakan khidmat Sazali untuk membina rumahnya. Sazali amat bersyukur walaupun susah,
dia tetap diberi kepercayaan untuk menyelesaikannya. Ya dalam bidang buat rumah ni ya mahir sikit Zaman kita kecil. Dia pun anak beranak juga. Sambil tolong-tolong ya keluarga ya. Jadi ada projek rumah mau panggil ya, tak ada panggil lain. Saya buat kerja rumah, tukang rumah ni dah bertahun-tahun dah. Saya tak sangka lah isteri saya sakit. Saya bekerja untuk menambah pendapatan lah. Dan untuk menyara anak isteri. Untuk bagi makan. Saya kerja lebih lah. Jam 1 petang. Sazali memikul tanggungjawab mengambil anak-anaknya pulang ke rumah setelah tamat waktu persekolahan. Adik Muhammad Irfan Hakimi, Syasha Lydia dan Aisyah Maisara bersekolah di Sekolah Kebangsaan Berangan 2, Tumpat Kelantan. Mujur jarak sekolah mereka cuma 5 minit dari rumah. Dulu saya tak sangka isteri saya sakit demam macam ni. Lepas tu saya pergi jumpa doktor. Dia cakap ada benda ketumbuhan dalam kepala. Usaha Sazali untuk mencukupkan keperluan perbelanjaan harian sentiasa berterusan. Hari ini, Sazali mendapat panggilan kerja sambilan di sebuah kilang keropok berhampiran rumahnya. Keropok Seri Berangan, Kampung Berangan, Tumpat. Di sinilah Sazali bekerja secara sambilan sebagai pembantu penghasilan keropok Berangan. Bagi pemilik kilang, Muhammad Akil Asfa Anwar, apabila menerima permintaan keropok yang banyak, dia akan menghubungi Sazali untuk bekerja di sini. Bila kami Seri Berangan keropok, apabila dapat tahu berita pasal isteri dia yang sakit lumpuh, apabila terpaksa minum susu, jadi kami ambil inisiatif mengambil Sazali sebagai pekerja sambilan di tempat kami ini. Dengan pekerjaan ini, sedikit sebanyak dia dapat membantu perbelanjaan keluarga dan kos rawatan isterinya. Sazali sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat isterinya sembuh seperti sebelum ini. Saya membuat kerja sambilan di sini untuk perbelanjaan, untuk dapur dan rawatan untuk isteri saya lah. Usaha Sazali meneruskan pencarian rezeki tidak terhenti begitu sahaja demi mencukupi perbelanjaan keluarganya. Sesekali, Sazali mendapat permintaan memotong rumput daripada tuan rumahnya. Dia mengambil upah memotong rumput dengan anggaran RM50 hingga RM70 mengikut keluasan lokasi. Namun setiap pekerjaan pasti ada cabaran yang dilalui. Jadi saya habis kerja, saya balik, saya ambil upah masa rumput. Cabarannya ialah bahaya batu, terkena kereta ke, terkena muka sendiri ke. Macam itulah. Walaupun pendapatan tidak menentu, Sazali tetap gigih dan berusaha mencari rezeki. Menurut Sazali, ladang serai yang berkeluasan suku ekar ini adalah milik tuan rumahnya. Malah, tuan rumah berbesar hati sekiranya Sazali sekeluarga dapat menjaga rumah dan tanah ini sebaik mungkin. Cabut serai ni, risiko dia bahayalah. Ular ke apa ke. Biasalah mesti ada rezeki kan untuk anak bini. Assalamualaikum. Ada ke? Abu ni ya? Oh, ada apa ni? Oh, tengok nak. Oh, gemuk depan ni dah. Apa tu? Bulu. Terima kasih. Ni. Siang berlabuh malam.
Seharian Sazali keluar mencari rezeki. Tanggungjawab seorang suami memastikan isterinya terus sihat dan bersemangat. Setiap hari, Sazali memberi ubat tahan sakit kepada isterinya. Menurut Sazali, ubat ini perlu dihancurkan terlebih dahulu supaya menjadi serbuk sebelum dicampur ke dalam susu. Ini kerana isterinya tidak boleh makan dan minum seperti orang lain. Bagi Zurizan, meskipun tidak dapat menjalani kehidupan yang normal, dia tetap bersyukur kerana suami dan anak-anak sentiasa berada di sisinya. Saya sudah usaha dah banyak jumpa doktor. Saya tahu habis usaha dah. Saya berserah pada Allah aja lah. Pada takdir. Hanya Allah yang tahu. Masa saya sedih. Sazali sekeluarga amat bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Cukuplah sekadar nasi goreng dan ikan goreng untuk dijadikan alas perut sebelum melelapkan mata. Dia perlu berjimat cermat dalam menguruskan perbelanjaan rumah. Segala sumber pendapatan, Sazali perlu mengutamakan keperluan rawatan isterinya. Sazali sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat anak-anaknya berjaya pada masa akan datang. Insan bergelar bapa ini juga tidak pernah berputus asa membimbing anak-anak mengulang kaji pelajaran demi memastikan cita-cita anaknya menjadi kenyataan suatu hari nanti. Saya sudah usaha dah banyak jumpa doktor. Saya tahu habis usaha dah. Saya berserah pada Allah aja lah. Pada takdir. Hanya Allah yang tahu. Masa saya sedih. Waalaikumsalam. Ya, saya. Mendengar kisah Sazali, syarikat Faizah Sendirian Berhad berbesar hati menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faizah Zon Timur, Pegawai Pemasaran Muhammad Sakiman Husin hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat. Moga-moga ia dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir antara beras terbaik keluaran syarikat Faizah Sendirian Berhad sesuai buat Sazali sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Ini adalah buku sejarah kehidupan Hajah Faizah, liku-liku kehidupan dalam perniagaan daripada susah kepada berjaya, semoga menjadi inspirasi kepada abang jugalah. Terima kasih. Ini ada sedikit sumbangan berbentuk kewangan untuk keluarga Encik lah. Semoga dapat meringankan lagi beban keluarga lah. Terima kasih. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, Pengerusi Eksekutif Yayasan Raja Shamri Raja Husin bersama sukarelawan Third Force berbesar hati memberikan sumbangan keperluan persekolahan kepada anak-anak Sazali. Semoga sumbangan ini membuatkan Muhammad Irfan Hakimi, Syasha Lydia dan Aisyah Maisara lebih bersemangat untuk mengejar cita-cita mereka. Kita merasa sangat bertuah. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita ramai orang baik-baik untuk bersama-sama kita dalam gerakan kemanusiaan ini.
Kita melihat mereka lah yang menjadi mata dan telinga kita, menyalurkan maklumat yang genuine sehingga membolehkan kita bertemu dengan kes yang genuine seperti pada hari ini. Kita merakamkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang bersama-sama dengan kita untuk menjadi orang baik-baik dalam menyalurkan maklumat dan juga dalam bersama-sama berusaha membantu mereka yang memerlukan. Jom jadi orang baik-baik. Selain itu, dermawan ini turut menyumbangkan atap rumah, katil, tilam dan sebuah kipas untuk keperluan Sazali sekeluarga. Sumbangan ini dapat meringankan beban dan memberikan keselesaan buat mereka. Sazali sekeluarga amat bersyukur dengan sumbangan yang diberikan. Kita membantu orang miskin ini bukanlah untuk menyelesaikan masalah. Siapalah kita nak selesaikan masalah? Allah Ta'ala yang menyelesaikan masalah. Kita membantu mereka kerana semata-mata kerana mendapatkan ganjaran pahala dan juga saham akhirat masing-masing. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, ganjaran pasti milik kita. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. InsyaAllah. Turut sama menghulur sumbangan adalah Adun Kelaboran Haji Muhammad Adnan Hassan. Mereka membawa sumbangan seperti susu khas, tilam, kipas dan tikar getah untuk keperluan keluarga ini. Usaha murni yang dijalankan akan terus diusahakan dari masa ke semasa bagi membantu golongan yang memerlukan. Kita di Dun Kelaboran ni, kita ada bentuk juga NGO untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Apabila diberitahu kepada kita ada rumah yang terlibat dengan penyakit ataupun penghuni rumah yang perlu diziarahi, kita hadirlah. Kita hadir membawa keperluan apa dia yang dikehendaki. Itulah kita sentiasa terus perkara-perkara tersebut sejak dulu sampai sekarang, dan insyaAllah kalau tenaga kita diperlukan akan datang pun bantuan kepada orang miskin ini diteruskan. Ziarah kita panggil. Ziarah orang miskin diteruskan. Saya sembahyang sambil doa kepada Tuhan lah, untuk minta sembuh penyakit isteri saya lah, seperti sedia kala. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 3 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Selangor, keluarga Muhammad Nasta Haizat Rosli. Keluarga Aswadi Yaakob. 3 keluarga dari negeri Johor Darul Takzim, keluarga Tan Siu Keng. Keluarga Muhammad Hazrin Hamzah. Dan keluarga Heng Chin Hock. Manakala 2 keluarga di Terengganu, keluarga Khalid Yunus. Dan keluarga Mek Som Samad. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan